Salam sejahtera kepada masyarakat. Nama saya Caroline Lau Zhenzhen dari kelas 2 PISMP MT 1 dan ahli kumpulan kami ialah Om Suyan dan Tang Yanli. Mereka juga sama kelas ialah dari 2 PISMP MT 1. Pada hari ini kami ingin membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yaitu KPPB. Okay. Ini adalah khusus kami pada SEM 2. Okay. Yang pertama ialah MTES 3033 yaitu Financial Mathematics dan seterusnya ialah MTES 3043 yaitu Geometry dan MTES 3052 ialah Seni dalam Pendidikan. Okay, seterusnya perkongsian pengalaman pembelajaran. Okay, saya ingin berkongsi cara belajar. Okay, yang pertamanya kita mesti belajar mengikut rentak sendiri. Okay. Pada cara ini kita jangan membandingkan diri dengan pelajar lain dalam prestasi pembelajaran. Sebagai pelajar, Anda perlu mengetahui rentak sendiri. Contohnya, sekiranya seseorang itu sentiasa lupa formula matematik, dia perlu mengatur masa ulang kaji yang lebih untuk menghafal semula formula ini supaya tidak terlupa lagi. Dan seterusnya, cara yang kedua ialah berikan penumpuan pada mata pelajaran yang lemah. Bagi cara ini, kita boleh gunakan simbol atau rubrikan bahagian-bahagian yang penting. Misalnya, jika seseorang itu lemah dalam matematik, dia perlu menggunakan peruntukan masa yang lebih untuk ulang kaji. Contohnya, mencari maklumat daripada Google Search, ataupun menonton YouTube untuk mendapat penerangan yang lebih jelas. Okay, dan jangan jadikan tidak paham ataupun tidak pandai sebagai alasan sendiri. Okay, seterusnya saya pass to Om Suyan. Oke, saya Om Suyan dari Medan. Sekarang saya akan kongsikan cara belajar. Dan yang pertama ialah membuat pengurusan masa. Contohnya membuat jadual waktu harian dengan membahagikan waktu belajar, menyiapkan tugasan dan aktiviti-aktiviti lain. Hal ini demikian kerana ia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih teratur dan efisien supaya kehidupan dan emosi kita lebih stabil. Dan sewaktu membuat jadual waktu harian, kita juga hendaklah bijak dalam membahagikan masa yang sepatutnya dalam setiap perkara. Kita juga hendaklah memastikan diri boleh melaksanakan dan mematuhi jadual tersebut. Dalam konteks ini, disiplin diri lebih utama. Seperti kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Untuk menjadi seorang yang berjaya, saya perlu berkorban masa dan tenaga selain ia dapat membantu kita untuk mencapai sesuatu impian. Dan cara belajar saya yang kedua adalah menyediakan tempat belajar. Kita hendaklah memilih tempat yang selesa, selamat dan tempat yang tidak akan diganggu oleh orang lain. Biasanya saya akan belajar di bilik baca kerana saya akan lebih fokus kepada pembelajaran saya. Saya juga akan mengelakkan untuk selalu berada di atas katil atau bilik yang gelap kerana ianya boleh menyebabkan saya berasa mengantuk dan tertidur sewaktu belajar. Saya juga akan memastikan segala alatan yang belajar adalah mencukupi seperti alatan tulis,
fan pemadam dan sebagainya. Yang ketiga ialah saya hendaklah memastikan saya mendapat rehat yang secukupnya. Dan saya akan tidur 6 hingga 7 jam sehari kerana ia boleh memberikan impak yang besar kepada prestasi pembelajaran saya. Hal ini juga dapat meningkatkan daya ingatan dan pemikiran yang lebih berkesan dalam menimba ilmu. Selain itu, sekiranya saya membuat kurang gaji, saya juga akan memastikan saya rehat dalam 5 hingga 10 minit dan mengelakkan penggunaan telefon sewaktu rehat. Hal ini kerana penggunaan telefon akan menyebabkan otak dan mata saya menjadi letih sehingga menyebabkan daya tumbuhan dan fokus saya semakin lemah. Dan pada waktu lapang, saya juga akan melakukan aktiviti ringan seperti senaman ringan supaya saya dapat kembali aktif dan kekal momentum untuk belajar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Era Tanyeli. Sekarang saya ingin mengkongsikan cara-cara belajar yang saya anggap berefektif lah. Okay. Cara belajar pertama yang efektif bagi saya ialah kawasan pembelajaran haruslah sentiasa kemas. Okay. Dan dalam hal ini kita haruslah pastikan dahulu kawasan pembelajaran kita mempunyai luas yang secukupnya, okay, dan sentiasa dikemas. Bolehlah kemas meja pembelajaran mengikut masa yang sesuai, iaitu pada masa yang lapang ataupun pada masa lapang tapi singkat. Macam kalau ada 10 minit masa lapang, kemaslah meja. Dan kalau bagi luas yang secukupnya tu, luas yang secukupnya adalah penting memastikan kekemasan kawasan pembelajaran kerana kalau luas meja cukup besar, maka kita akan dapat menyimpan barang dengan lebih banyak dan juga lebih kemaslah, dan juga dapat mengurangkan keberangkalian untuk menyebabkan barang-barang kat meja tu hambur ke apa. Lepas tu, kawasan pembelajaran yang kemas juga dapat menyenangkan minda. Sebab kalau meja itu kemas, bermaksud gangguan tu juga akan berkurang, maka minda kita juga akan menjadi lebih tenang. Minda yang tenang, seterusnya minda yang tenang akan dapat memudahkan minda untuk berfokus terhadap isi-isi kandungan yang akan dipelajari lah. Dan isi yang kelima ialah memudahkan penyimpanan dan pencarian alat tulis. Meja yang tidak hambur dan kemas akan memudahkan kita untuk mencari alat tulis yang diperlukan. Okay. Dalam hal ini, selain memastikan kekemasan meja, pelajar juga boleh menghias meja belajar mengikut cita rasa sendiri. Kalau suka warna merah jambu, hiaslah meja tu dengan merah jambu kah. Kalau suka warna biru, hiaslah dengan warna biru. Supaya kami diri sendiri yang sebagai pelajar juga akan mempunyai persediaan ataupun keinginan untuk belajar di meja belajar yang kemas itulah. Dan cara belajar yang kedua yang efektif ialah menyelakan gangguan teknologi sepanjang tempoh masa pembelajaran. Hal ini kerana yang pertama, tanpa gangguan teknologi, kita dapat memfokuskan minda kita terhadap isi kandungan yang bakal dipelajari. Yang seterusnya, tanpa gangguan teknologi juga akan dapat memaksimumkan penggunaan masa kita dalam melakukan pembelajaran. Okay. Kalau penggunaan masa untuk belajar itu dapat dimaksimumkan, maka isi pembelajaran juga dapat dipelajari dengan lebih efektif. Okay. Dan dalam hal ini, pelajar bolehlah memilih untuk meletakkan
gadget-gadget seperti telepon yang boleh mengganggu proses pembelajaran di kawasan yang jauh dengan meja pembelajaran. Supaya belajar, yang kita sebagai pelajar ini tidak akan terganggu dengan game permainan video yang terdapat dalam telefon lah. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.